Rawatan meruang faraj dan ujian pap smear ketika berpuasa. Dia ada dua benda tu. Satu, membersihkan faraj dengan cara memasukkan jari kita satu ruas atau dua ruas. Biasanya kalau dua ruas tu kan dua keratan ni. Kalau yang dah berkahwin biasanya dua ruas. Kalau yang belum berkahwin satu ruas je cukup. Itu antara tips bagi meruang faraj ni, dan dia merupakan salah satu daripada budaya-budaya nenek-nenek kita, orang-orang tua-tua yang dahulu-dulu. Begitu juga dengan bidan-bidan, termasuk saya belajar juga meruang faraj ini daripada seorang staff nurse. Dia yang kalau tak pernah tahu pun apa itu meruang faraj, kolom pertama dengan kolom yang kedua. Jadi rawatan ini tujuan dia untuk apa? Mengelakkan bau busuk daripada faraj akibat kotoran darah haid atau darah nifas yang berbaki yang tertinggal dalam saluran faraj tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Masya Allah, seronoknya kan. Kita ni sama dengan kanak-kanak tadika tu kat luar, beratur dah dia. Kita pun datang ke sekolah juga ya. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah terima kita punya amalan, sebab antara perkara yang perlu kita lakukan di akhir zaman ini adalah banyakkan beramal. Maksudnya apa je amalan baik tu buat, dan salah satu daripadanya adalah menuntut ilmu. Dia ada dua benda, beramal, apa je yang kita dengar, yang Allah suruh kita buat. Yang kedua, menuntut ilmu. Yang itu kena lagi kuat, lagi akhir zaman lagi kuat. Tuan-tuan, kita ni rasanya macam ada lagi akhir zaman akan datang kan. So maksudnya cucu-cucu, cicit, keturunan kita tu, kita pastikan mereka melakukan dua benda ini. Terus melakukan amal baik, dan yang kedua adalah menuntut ilmu tanpa ada rasa putus asa ke, ataupun nak rasa berhenti, nak berehat ke, tidak ya. Tapi menuntut ilmu itu maksudnya ilmu agama. Dan hari ini bukan bermakna dia dah graduate, maksudnya dia tak perlu menuntut ilmu lagi ya. Jadi ilmu yang dimasukkan adalah ilmu yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Baik, kita mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zidna ilman nafi'a. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, muka surat 185, betul tak? Betul ya. Iaitu kita masuk perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa, khusus bagi kaum wanita. Jadi bagi kaum wanita, kita yang lepas tu kita cerita berkenaan tentang fidyah kan, bermesraan pada siang hari di bulan Ramadan. So kita dah jelas dah benda tu. So sekarang ini tajuk dia rawatan meruang faraj dan ujian pap smear ketika berpuasa. Dia ada dua benda tu. Satu, membersihkan faraj dengan cara memasukkan jari kita satu ruas atau dua ruas. Biasanya kalau dua ruas tu kan dua keratan ni. Kalau yang dah berkahwin biasanya dua ruas. Kalau yang belum berkahwin satu ruas je cukup. Itu antara tips bagi meruang faraj ni, dan dia merupakan salah satu daripada budaya-budaya nenek-nenek kita, orang-orang tua-tua yang dahulu-dulu. Begitu juga dengan bidan-bidan, termasuk saya belajar juga meruang faraj ini daripada seorang staff nurse. Dia yang kalau tak pernah tahu pun. Yang ini basically tak silap saya daripada utara. Utara dia kuat juga untuk meruang faraj ni. Okey, jadi kita boleh tengok kolom yang pertama itu diceritakan tentang apa itu meruang faraj. Kolom pertama dengan kolom yang kedua. Jadi rawatan ini tujuan dia untuk apa? Mengelakkan bau busuk daripada faraj akibat kotoran darah haid atau darah nifas yang berbaki
yang tertinggal dalam saluran faraj tersebut. Dan dia juga mencegah dari keputihan. So, maksudnya kat situ kita gosok sikit lah, bukan kita biarkan saja. Sebab wanita ini bila dah banyak discharge, dia tak jaga kebersihan di situ, kadang-kadang boleh menyebabkan pula pertumbuhan fungus, kan, kulat-kulat yang boleh membahayakan kesihatan diri dia ataupun mungkin anak dalam kandungan, ya. Jadi daripada fungus-fungus ataupun darah yang tersisa itu, dia boleh mengakibatkan beberapa jangkitan pula, macam cyst lah, fibroid lah, polip lah, kan, atau na'udzubillah kanser pangkal rahim, ya, dan sebagainya. Jadi meruang ini memastikan seseorang itu juga telah suci daripada darah haid ataupun nifas, kan, dia kata masukkan sikit kain putih ataupun kapas, ya. Jadi itu juga salah satu daripada cara meruang. So ini meruang yang dimaksudkan dalam konteks ini, sebab ada pula yang berfahaman meruang tu sampai masukkan ke dalam yang dia kata korek lah, apalah itulah semua, kan. Jadi yang itu dia agak lebih ekstrim kot. Kita tidaklah sampai ke situ, okey. Jadi selain daripada jari, kita boleh gunakan putik kapas ataupun kain bersih. Ini kolom yang kedua tu, dia ada tunjukkan cara 1 inci ke 3 inci bagi wanita yang telah berkahwin. Kemudian ketika jari dimasukkan, tarik nafas sedalam-dalamnya sambil merenggangkan peha, kita lembutkan perut, tekan pada bahagian ari-ari, kemudian kita pusingkan jari celah-celah dinding tu sambil keluarkan lendir. Jadi tu cara dia tu, tengok dia punya itulah. Okey. So tidaklah sampai ke dalam ke semua, Alright. Ada seorang doktor pakar pun, dia ini kisah suami dengan isteri, yang isteri dia baru 8 bulan mengandung tetapi dah nak bersalin. Jadi doktor kata tak boleh ada hubungan intim, sebab rupa-rupanya hubungan intim itu dia boleh stimulate, merangsang untuk melahirkan. Jadi memudahkan kelahiran itu. Itu salah satu daripadanya. Jadi doktor kata jangan ada hubungan intim lagi. Okey, sebab ialah dia dah ada keluar tanda, lepas tu dah terbuka dah 8 bulan kot. Baru 8 bulan, kan. Dan kemudiannya kalau ada, dia kata even air mani itu sendiri dia boleh menyebabkan untuk contraction ataupun untuk so jadi doktor kata keluarkan. Maksudnya kalau dah ada air mani tu, minta maaf sebab saya cerita ni, dia kata keluarkan benda tu, bersihkan betul-betul, guna air dan juga dengan cara meruang, macam tu, ya. Okey. Next adalah ujian pap smear. Tapi perempuan ada sebahagian doktor dia tak nak dengan meruang ni, dengan dia meruang ni, apa benda beruang ke apa ke, macam tu lah. Saya mungkin tidak tahu ataupun tak macam mana. Jadi ada sebahagian kata, oh tak boleh tu, you masukkan jari je, jari tu pun dah nanti ada bakteria ke apa ke. Ada sebahagian tolak macam tu, ya. Tapi ada sebahagian yang dia bolehlah menerimanya dengan syarat bersih ataupun hygiene. Okey, itu yang bab meruang. Terus ujian pap smear ni prosedur-prosedur yang semua tahu, kan. Kita elok buat 3 tahun sekali. Ada yang kata buat setahun sekali. Ada yang tengok makcik dah buat pap smear belum? Dia tanya, kan. Makcik dah menopause. Ini lagi kita kena tangkap, dia kata. Doktor kata ini lagi kita kena tangkap ni. Sebab bila dah menopause, dia maksudnya tidak subur lagi. Jadi kita takut dikhawatiri, ada peninggalan ataupun sisa-sisa yang ada, ya, daripada tisu-tisu itulah. Okey. Baik, seterusnya tuan-puan, hukum dia yang kita nak tengok tu adalah hukum dia. Subhanallah, kan. Kalau tak belajar ni, kita pun tak tahu, tak pernah dengan meruang, dengan pap smear tu rasa macam apa-apa je, biasa-biasa je, kan. Tapi rupa-rupanya ada dia punya hukum dalam syarak kita, sebab dia boleh juga menjejaskan kita punya ibadah, khususnya ibadah puasa. So dalam bulan Ramadan, kalau puasa elok-elak. Bulan Ramadan tu tak payahlah nak buat dua-dua ni, kalau tolong elakkan, sebab kita mazhab Syafi'i.
So kalau mazhab Syafi'i, apa jua yang masuk di dalam rongga badan kita ni, okey, daripada hidungnya, telinganya, mulutnya, kemudian sampai kubul dan juga duburnya, batal kita punya saum kita ataupun puasa kita. Okey, itu pandangan mazhab Syafi'i. Manakala sebahagian ulama lain dia mengatakan tidak batal. Okey, mana tahu dapat menantu luar negara perempuan. Kena tahu juga kan, ya. Okey, dia kata tak batal Umi, tak batal. Okey. So maksudnya dia ikut pandangan satu lagi. Baik, kenapa ada kata batal, kenapa kata tak batal? Tapi yang jelasnya mazhab Syafi'i tu dia one voice lah, mazhab Syafi'i. Tapi lain-lain mazhab, majority, lain jumhur kata tidak batal. Tapi kita pegang yang mana ni? Syafi'i, ya. Jadi khilaf dia sebab mereka mentafsirkan maksud menahan diri itu. Kita tahan diri, kan dia tahan diri daripada makan dan minum, daripada memasukkan sesuatu ke dalam rongga. Jadi menahan diri memasukkan sesuatu ke dalam rongga tu untuk apa? Macam tu kan. Apa kena mengena rongga-rongga itu dengan kita puasa pula? Macam tu, ya. Baik. Jadi satu pandangan mengatakan bahawa menahan diri dari makan dan minum ketika berpuasa itu adalah ta'abbudi. Okey, muka surat 187. Ta'abbudi. Apa maksud ta'abbudi? Ta'abbudi ni dia datang daripada kalimah ibadah. Kita berpuasa, kita dengar kena tahan diri kita tu semua sebab menahan diri itu adalah ibadah. Jadi dia ambil maksud ibadah itu sendiri. So kita tahan diri daripada makan dan minum, menahan itu adalah ibadah. Tanpa kita tahu sebab dan hikmah dia. Tak tahu sebab dan hikmah dia pun tak apa, sebab itu ibadah. Begitu, ya. Alright. Kemudian yang kedua, dilihat kepada hikmah sebaliknya. Kenapa kena tahan? Okey, kena tahan ini supaya tidak ada makanan masuk ke dalam tubuh badan. Tak boleh masuk daripada dalam rongga-rongga tu, tak nak masuk ke dalam tubuh badan daripada sumber makanan ataupun perkara-perkara yang boleh menyebabkan kita segar dan sihat. Begitu. Jadi itu satu taklil, satu ta'abbudi, ya. Okay, kerana ada dua khilaf ini, maka timbullah dua hukum, ya. Jadi dengan hukum, tapi kita tahu dah hukum ikut mazhab Syafi'i perlu dielakkan, ya. Tengok pula pandangan majoriti. Pandangan majoriti, ya. Okey, tapi kita tak ikut pandangan majoriti, ya perempuan. Kita ikut mazhab Syafi'i. Baik. Dr. Muhammad Uqlah dalam As-Siyam dijelaskan bahawa ni kita belajar saja. Belajar je mazhab lain ni. Sebahagian ulama menghukumkan perbuatan memasukkan sesuatu ke dalam kubur atau dubur sebagai tidak membatalkan puasa, kecuali jika alatan itu dibiarkan tinggal di dalam kemaluan. Jadi kalau ada tiup yang masuk, okey, terpaksa melalui rongga tersebut, jadi dia tinggalkan tiup tu, batal puasa. Okey. Ini kerana faktor asal penyebab batal puasa ialah memasukkan sesuatu objek ke dalam perut. Okey. Hukum ini berlainan pula. Jadi kalau dia kata masukkan keluar tak batal, tapi kalau masuk tinggal batal. Okey, berbeza pula kalau lelaki ataupun perempuan memasukkan sesuatu walaupun tidak kekal dengan sebab merangsang nafsu. Bila dia sebab dia merangsang nafsu, batal walaupun sekejap. Begitu, ya. Ini pandangan majority. Okey, sama juga dengan pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, Syekh Atiyah Saqar dan juga beberapa fatwa lain. Okey, dan ada fatwa lagi melalui Majma' Fiqh Islami. Dalam tahun 1997, para fuqaha bersetuju bahawa semata-mata memasukkan sesuatu ke dalam rongga badan tidak membatalkan puasa. Jadi rongga badan memasukkan sesuatu saja tidak batal. Begitu juga dengan sebarang proses perubatan yang dilakukan tanpa perubatan tu, pap smear perubatan lah tu kan. Meruang tu pun perubatan lah kan. Okey, ini jumhur, tapi bukan, sekali lagi bukan mazhab Syafi'i, ya. Okey, jadi
tanpa tujuan dia untuk memberi kekuatan pada badan. Yang boleh pula sampai ke bahagian perut. Yang itu kalau tak usik perut, tak usik kesegaran badan, tak usik makanan, vitamin ke apa ke, glukos pada badan, tak batal. Itu kata jumhur. Jadi kalau rawatan dia masukkan air atau glukos pada badan yang memberi tenaga baru, walaupun tidak melalui rongga-rongga yang sedia ada, maka hukumnya batal puasa. Okey. Jadi perempuan, kita nampak ni, kita dah tahu dah, oh ada dua pandangan. Betul tak? Perasan kan? Jadi kalau ada berlaku isu-isu ini, kemudian ulama-ulama tanah air kita membicarakan, biasa doktor-doktor kan, membicarakan benda-benda ini. So kita fahamlah, kita tahulah. Okey, ingat kita, untuk kita, tindakan kita adalah mazhab Syafi'i. So kita ikut pandangan tersebut. Jadi pegangan kita walaupun benda ini khilaf, pegangan kita sudah tentu kita ambil pandangan mazhab Syafi'i, ya. Tetapi secara peribadi, tuan-tuan dan puan-puan, seandainya memang tak boleh nak dielakkan, memang emergency, bulan Ramadan lah pula tu, kena lakukan pap smear. Contohlah, kita darah dah keluar ni banyak ni, kita nak puasa, darah lebih daripada 15 hari. Untuk yang menopause pun selalu macam tu, sampai boleh dipanggil tumpah darah. Kan, jadi waktu tu doktor kata, okay, saya kena ambil pap smear. Jadi kita ni darah dah banyak keluar tapi nak puasa juga kan, macam mana ni kita, lepas tu nak sembahyang lagi. So jadi bila emergency, maka kita ambil pandangan majority ni. Faham ya? Dah jadi mufti sendirilah pula. So kita tahulah kan tentang hukum-hukum bila kita nak ambil. Well, kalau kita tengok ada satu panduan ya, daripada website Mufti Wilayah Persekutuan. Dia senang aja ringkasan jawapan dia. Dia kata hukum penggunaan spekulum di siang Ramadan adalah membatalkan puasa. Kami menasihatkan supaya orang ramai jika ingin melakukan rawatan pada bulan Ramadan yang menggunakan alat seperti spekulum atau pegawai perubatan perlu masukkan jari ke dalam vagina untuk contohnya menjalankan pemeriksaan, supaya lakukan itu pada waktu malam. Jadi nak buat pap smear ke apa ke, jangan waktu siang, buat waktu malam, ya. Okey. Namun jika terdapat halangan untuk melakukannya pada waktu malam, maka boleh untuk melakukannya pada waktu siang dan wajib qada semula puasanya pada hari tersebut, ya. Okey. Jadi itu jawapan dia, ya. Okey. Baik. So jelas tu? Selesai sudah. Jelas ya kesimpulan dia? Kita kalau pada kita membatalkan puasa mazhab Syafi'i. Jumhur kata tak. Sebab kadang-kadang kita rely on doktor juga, betul tak? Kita rasa macam doktor tu fahamlah hukum, doktor kot, kita katakan. Tapi tidak, tak semua, ya. Kalau keluar negara contohnya, mungkin doktor kata tak batal. Jadi tak batal, kita pun sama juga ikut tak batal. Ada beberapa kes yang lepas tu, dia kata ini haid ini haid, dia kata kan, you ni je memang keluar darah haid lah, padahal orang tu dah 15 hari dah keluar haid. Jadi dekat situ dia punya hukum lah pula kan. Jadi tak boleh nak katakan sebulan itu dia jadi haid pula kerana hormon dia, ya. Okey. Baik, kita terus. Wanita terhenti haid pada malam hari puasa. Baik, apa isu dia ni? Isu dia adalah waktu puasa dalam bulan Ramadan bagi kita ini, niat adalah waktu malam sebelum subuh. Jadi waktu malam tu sampai waktu early in the morning, pagi, waktu qiyam kita. Jadi kena berniat terlebih dahulu. Jangan azan subuh baru kita niat, ya. Dan niat kita ni samalah macam pergi umrah niat dekat mikot tu. Ya, jadi walaupun ada lintasan, lintasan okey, no problem, tapi lintasan tu kena ada affirmation. Jadi affirm kita memang nak berpuasa, sebab kita daripada haram berpuasa kepada wajib
puasa. Jadi kita elok niat, baharukan niat kita lagi, ya. Okey. Jadi wanita yang terhenti haid pada malam hari puasa, terhenti haid itu maksudnya dia dah suci lah pada waktu malam dan dia sempat berniat sebelum terbit fajar subuh, maka sah dia punya puasa. Sekalipun dia tak mandi hadas lagi. Dia mandi hadas tu waktu bila? Waktu siang dah, lepas subuh. Lepas subuh pun macam tak mandi lagi. Nantilah, tengok. Tapi dah niat dah. Okey, so jangan sampai masuk waktu zuhur. Niat kena settle dulu. Tak sembahyang subuh tu kena qada lah subuh dia. Okey. So jadi di situ maksudnya di sini bagi wanita-wanita haid, kalau malam itu dia sudah suci, jelas dah suci tu. Jadi bila suci, mungkin waktu sucinya itu pukul 3 pagi. Dia pun mandi. Dah mandi terus dia berpuasa. Baru nak buka puasa tu dia teringat, aku tak niat lah puasa. Boleh ke tak boleh tu? Tak boleh. Dia tidak dikira puasa. Jadi dia kena berniat. Jadi berniat malam ni, okey, dah habis bersih dah ni. Sebab dia kena suci daripada haid kan. Jadi dia suci daripada haid, dah ada tanda-tanda suci, dan dia berniat. Jadi berniat malam tersebut. Baik, ya. Namun jika puasa tersebut adalah puasa sunat, kelonggaran tempoh berniat dipanjangkan. Dipanjangkan. So jadi ingat ya, orang yang tak mandi dah subuh lah berlalu tu, dia berdosa lah kerana tidak sembahyang subuh. Sebab dia patut bila nak berpuasa, bagi yang wajib, dia tahu dia sudah suci. Baik, daripada Sayyidatina Hafsah radhiyallahu anha, baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang tidak berniat untuk berpuasa sebelum fajar, maka tiada puasa baginya, ya. Okey. Baik. Seterusnya bab 9, haji dan umrah. Masuk dah haji dan umrah. Kemampuan menunaikan haji. Jadi menunaikan haji dan umrah bagi wanita. Lebih-lebih lagi kalau dia bermusafir sendirian. Menunaikan haji dan umrah adalah ibadah yang dituntut oleh Islam. Bahkan bagi mereka yang tak berkemampuan sekalipun, ya, tak ada kemampuan, tak ada duit pun, kan, diwajibkan berniat dan berusaha sedaya upaya. Ada azam. Niat itu bukan niat yang kat mikot tu, ya. Jadi niatnya maksudnya kena ada azam sungguh-sungguh nak melakukan haji dan juga umrah. Okey. Sebab haji itu adalah pelengkap kepada rukun Islam, ya. Ada sebuah hadis, ini dalil dia. Sayyidina Ali menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempunyai bekalan, mempunyai kenderaan yang boleh membawanya ke Baitullah, maksudnya cukup syarat, okey, tetapi tidak mengerjakan haji, maka dia boleh memilih untuk mati, sama ada mati secara Yahudi atau Nasrani. Na'udzubillah. Sebab tu kita kena ada niat. Walaupun kita tahu kita ni perempuan, duit kita tak banyak mana, contoh kan. Okey, ya. Jadi di situ kena ada azam, kena niat. Dan kemudian surah Ali Imran ayat 97, firman Allah Ta'ala, dan kerjakanlah haji, dan mengerjakan haji itu wajib ke atas manusia kerana Allah bagi mereka yang berkemampuan mengadakan perjalanan ke Baitullah. Okey. Jadi dalam mengerjakan ibadah haji dan umrah, syarat-syarat utama, ya, adalah dia tu mesti mukallaf, ya. Kemudian Islam, baligh, berakal, berkemampuan. Jadi ini keutamaan bagi mereka. Jadi kalau ada antara mereka, kita nak pilih salah seorang nak bawa. Nak bawa dia ke, bawa mak kita ke yang tak pernah pergi umrah lagi, atau nak bawa anak kita. Anak kita belum balik lagi. So keutamaan jatuh pada siapa? Mak lah. Okey. Kemampuan itu tidak hanya dari sudut kesihatan dan kewangan semata-mata, tetapi ada perbahasan-perbahasan dia. Baik, apakah perbahasan dia? Ni tengok sebelah kanan kita 193.
Muka surat 193. Pertama, keselamatan dia terjamin. Okey. Kemudian yang kedua, pengangkutan ada, selamat dan sesuai. Yang ketiga, perbelanjaan untuk diri dan juga untuk tanggungan dia. Kemudian peluang, mempunyai kesempatan untuk mengerjakan haji. Maksudnya ada kuota dia. Okey. Dan yang kelima, mahram bagi wanita perlu ditemani oleh suami ataupun mahram seperti wali dia. Okey. Tapi di Mekah sekarang ni boleh dah tanpa mahram. Tanpa mahram boleh dah. So bila boleh bermaksud perjalanan itu selamat. Ya, jadi kalau kita kenapa nak pergi dengan mahram ni? Sebab mahram inilah yang akan menjaga kita. Bukan hanya kerana kita perempuan ya, tapi itu tanggungjawab lelaki untuk memastikan keselamatan wanita-wanita yang berada dalam tanggungjawab dia. Baik, 194 mengerjakan umrah kerana tidak mampu menunaikan haji. Ni kota tak dapat lagi ni. Pergi umrah je lah dulu. Okey. Sekiranya tidak berkemampuan mengerjakan haji sama ada kerana kuota mahupun tak cukup perbelanjaan, memadailah dengan mengerjakan umrah. Jadi kena ada cita-cita umrah. Tapi perempuan, saya ada travel kan, ni pengalaman saya. Basically yang sibuk nak pergi umrah perempuan. Dan kadang-kadang kan dia punya rombongan ini 8 orang, lelaki seorang aja. Yang 7 tu mak dia, adik dia, kakak dia kan, isteri dia lagi. Jadi semua masing-masing kan. Sedikit masa dulu sebelum Covid tu kena kan, dia punya syarat, dia mesti ada mahram. Okey. Abu Hurairah radhiyallahu an menceritakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umrah kepada umrah berikutnya adalah penebus dosa di antara kedua-duanya. Jadi dia tak mampu nak buat haji, jadi dia buat umrah aja. Setiap tahun umrah. So dia punya tempoh jarak antara satu umrah ke satu umrah itu, dosanya akan terhapus ya. Okey. Bagi suami ataupun wali yang dia tak mampu nak kerjakan haji, jadi gugur kewajipan haji ke atas wali itu dan ke atas tanggungannya ya. Tetapi sekiranya seorang wanita itu dia bekerja, dia mampu menunaikan haji dengan pembiayaan dia sendiri, okey, wajib menunaikannya dengan syarat dapat izin dari wali maupun suami mereka. Ini khas untuk yang mereka dah kahwin lah. Izin wali ataupun suami untuk pergi. Suami tak dapat pergi, tapi isteri boleh pergi ya. Jadi kena minta izin ya. Dalam masalah haji, wali maupun suami tidak ada hak menghalang. Ni underline sikit. Dia kalau haji ni, sebab dia rukun kita kan, rukun Islam kita. Oi perempuan, kalau dah siap haji, sempurna haji, dia punya tenang tu lain macam. Tenangnya, leganya kan. Jangan takutlah perempuan kalau misal kata tak dapat kuota nak try yang ambil kita nak merayu. Sebab merayu sekarang ni puluh ribu kan. So ingat Allah bagi kita tu duit tu 30 ribu, 40 ribu kan. Jangan kita teragak-agak. Once dah ada tu simpan sikit-sikit, 30 ribu, 40 ribu, terus pergi haji. Dan jadikan haji tu keutamaan ahli keluarga kita yang mana-mana belum menunaikan haji. Sempurnakan dulu rukun Islam. Kan tak pasal-pasal jadi Yahudi ataupun Nasrani. Sebab dia tak nampak effort dalam keluarga itu. Asyik-asyik kata tak dapat kuota lagi, tak ada kuota lagi kan. Memang ada jalan lain. Ada jalan lain tuan-puan. Jadi jalan lain itu adalah dengan ambil melalui tabung haji. Nama kita tu kita boleh merayu. Rayuan kita setiap tahun itu juga adalah satu usaha. Dan kita bekerja tu kita berniat. Sebab orang nak pergi haji ni dia tunggu ada duit lebih. Setengahnya kata tunggulah nanti kita dah pencen, dia kata kan. Tak sampai pencen dah mati pun. Jadi duit tu lebih banyak pergi mana? Pergi bercuti keluar negara lah,
Lepas tu buat macam-macam majlis-majlis dan sebagainya. Yang itu semua sunat lah, majlis bagi makan orang kan. Yang wajib tu yang selesaikan. Sebab dia wajib bersyarat. Bersyarat maksudnya kemampuan. So kalau kemampuan itu adalah pilihan kita, kemampuan. Kita boleh kata kita sentiasa tidak mampu. Kan, belum masanya lagi, belum masanya lagi, belum masanya lagi. Kita yang pilih. Tapi actually sebenarnya kalau kita betul-betul tengok dan usaha, kita mampu lah. Okey. Jadi mengerjakan umrah di situ ada kelebihan-kelebihan dia. Jadi wanita yang nak pergi haji dia tidak boleh dihalang oleh suami. Yang boleh dihalang adalah umrah. Sebab umrah ini dia hukumnya sunat. Ya, okey. Namun pendapat yang paling hampir dengan ruh Islam menyatakan bahawa bagi suami ada hak ke atas isteri dalam perkara-perkara sunat. So suami boleh sama ada bagi ataupun tidak. Suami saya tak bagilah ustazah. Pucuklah dia. Kan. Jadi mungkin dia tak bagi tu sebab dia nak pergi juga. Jadi pujuk dia. Okay. Next, Sayyidatina Aisyah berkata, saya perlu melangsaikan qada puasa Ramadan yang ditinggalkan dan kemudian saya menggantikannya dalam bulan Sya'ban kerana menyediakan diri untuk Rasulullah. So jadi dari sini menunjukkan bahawa dalam bab sunat Ummunal Mukminin kita puasa sunat dalam puasa wajib tu sendiri puasa wajib itu Sayyidatina Aisyah nak qada tu pun dia tangguh sampai bulan Sya'ban. Maksudnya sangat dekat dengan bulan Ramadan tu. Okey, jadi yang menggantikan mengqadakan itu pun Ummunal Mukminin dia boleh tangguh. Sebab apa? Nak melayan dan menyantuni suaminya. Jadi ini kan lagi kalau dalam perkara-perkara sunat Okey. Lihatlah betapa hebatnya peranan Sayyidatina Aisyah dalam melayani suami sekalipun puasa qada yang wajib, beliau tetap mencari waktu yang sesuai untuk diganti. Ini kan pula perkara yang sunat. Baik, muka surat 195. Nabi SAW berpesan kepada para isteri, seorang isteri itu belum menunaikan hak Allah selagi dia tidak menunaikan hak suaminya. Hak suami ini puan-puan hak suami, saya cakap sikit saja. Hak suami yang dalam bilik itu sangat penting bagi lelaki. Kalau tidak ditunaikan, dia boleh menjejaskan kesihatan. Bukan kesihatan kita, kesihatan dia. Sebab kalau kita ni sedih ke, kita gembira ke, kan? Kita sedih, menangis. Kita gembira pun, menangis. Release dah. Hormon-hormon kita keluar di celah-celah air mata itu. Tetapi lelaki tidak. Lelaki kalau dia tidak release itu, dia akan sakit kepala. Dan boleh sampai dia menahan perasaan sakit jantung. Kena apa orang kata tu angin ke apa ke kan yang tertentu. Jadi sebab ini fitrah Allah yang cipta. Kita berbeza kan, walaupun kita sama jenis manusia, tapi Allah dah sebut dah inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Allah sebut lelaki perempuan berbeza. Ibunda kepada Sayyidatina Maryam Hana bintu Fakuza pun disebut walaysa dzakarukal unsa. Tak sama lelaki itu dengan perempuan, walaupun daripada jenis manusia. So siapa-siapa, saya minta maaf saya kena sebut ini, siapa-siapa isteri yang mungkin baru umur 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, sudah dah tak ada rasa pun nak berkhidmat kepada suami, maka saya sarankan pergi rawat diri dulu. Bukan jumpa psikiatri, bukan. Rawat diri, kesihatan diri. So mungkin ada makanan yang tak sesuai dengan kita Cari makanan yang menyihatkan tubuh badan kita. Jadi itu bila kita buat macam tu, insya-Allah itu juga satu jihad, satu ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lakukan tu bukan kerana suami kita, tapi kerana Allah. So dia perlu untuk accommodate. Sebab kita dah cerita dah tengok Ummunal Mukminin Aisyah. Oh boleh lah sebab dia ni
apa orang kata, muda lagi kan. Okey. Tapi macam itulah keadaan dia. Ada Saudah, Sayyidatina Saudah. Sayyidatina Saudah ni dia memang waktu tua dia sebab dia lebih tua dalam 10 ke 15 tahun daripada baginda Rasulullah SAW. Dia pun memang dah tak ada dah perasaan itu, tapi dia buat apa? Dia infakkan malam dia tu kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Okey. Jadi situ antara orang kata ikhtiar kita lah. Ya, boleh faham ke tu? Faham ya? Baik. Seterusnya, dalam keadaan ketidakmampuan ni, kembali kepada umrah dan haji tu tadi, suami dari segi kewangan dia tak mampu. Dan fenomena isteri menunaikan umrah, lepas tu kata, abang tak ada, tak payahlah pergi, saya bawa lah mak saya. Kata gitu lah. Suami tak pernah lagi pergi umrah. Jadi antara pilihan kita, ibu dengan suami, mana satu agaknya? Pandainya. Saya balik lah. Kita dah habis belajar dah, pandai dah semua ni. Betul ya, suami ada hak lebih bagi isteri berbanding ibu. Kecuali kalau kita bincang dengan suami kita, bang, mak tak pernah lagi pergi mak, kesian dia, saya rasa saya je boleh bawa, tapi kita punya bekalan ni kan boleh cover satu orang aja. Saya memang bercita-cita nak bawa abang, tapi inilah gaji yang saya simpan sikit. Duit abang kita dah habiskan. Jadi duit kita yang kita simpan ini kan. Jadi bang, izinkan saya bang pergi dengan mak saya. Jadi insya-Allah suami yang baik dia akan pergi. Pergilah, abang akan mendoakan awak dan juga mak mendapat ibadah umrah yang mabrurah. Abang doa daripada kejauhan, dalam kerinduan. Tiba-tiba lah pula kan. So bincang dulu ya dengan suami. Okey. Baik, kita lihat bila kita seorang isteri itu dia memilih suami berbanding ibu dia contohnya kan, maka di situ ada banyak kelebihan. Pertama, perjalanan umrah dia itu ditemani oleh suami dia yang menggantikan wali kan. Okey, kemudian yang kedua, suami lebih berhak walaupun dia tidak ada kemampuan berbanding orang-orang lain ya. Jadi ada hak dia, kita pun dapat. Dan bila kita beri sponsor suami itu kan, umrah dia, ibadah dia, pahala dia pun kita dapat juga. Lagi orang yang kita hormati, lagi pintu syurga kita. Jadi insya-Allah mudah-mudahan. Okey, so hadis yang berikut dia menyatakan kelebihan kalau kita memilih suami, sebab kita akan keluar bersama dengan itulah yang dipanggil mahram ataupun wali kita ataupun suami kita ya. Okey. Ada satu kisah ni, orang perempuan tidak boleh bermusafir melainkan bersama mahram. Jadi seorang lelaki berdiri dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, isteri saya telah keluar untuk mengerjakan haji." Jadi sebenarnya Nabi waktu haji itu, tahun yang pertama yang boleh mengerjakan haji, Nabi tak pergi. Yang pergi adalah Saidina Abu Bakar. Dia memimpin rombongan haji itu. Jadi setiap tahun tu adalah haji, sehinggalah baginda SAW menunaikan haji wida dia. Okey, satu haji wida tu sekali saja, manakala umrahnya 4 kali. Jadi dalam tempoh tersebut ada seorang lelaki, dia kena pergi berperang. Si isteri nak pergi haji. Jadi dia tanya pandangan Nabi. Dia kata, isteri saya ni dah pergi jalan dah tu, pergi haji, dan saya kena keluar untuk berperang. Dan kemudian baginda SAW bersabda, pergilah dan kerjakan haji bersama dengan isteri kamu. Jadi tinggalkan untuk berperang, pergi haji. Dan haji ini bagi kaum wanita sama dengan jihad fisabilillah. Sebab dari sudut, of course lah, kita ini kan wanita, azam je kuat, tenaga kadang-kadang lembik juga kan. Semangat tu tinggi kan. Tapi sudut keselamatan, of course, sebab kalau dulu-dulu banyak lanun-lanun tengah jalan dan sebagainya kan. Okey, untuk perkiraan nak jual beli lagi dan sebagainya, maka Islam sangat memberi tumpuan untuk menjaga dan melindungi kaum wanita. Okey, muka surat 196. Secara umumnya, Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor, kita tengok Fatwa Negeri Johor pula,
Sebab dia ada wartakan ya satu makluman yang cukup penting atau hukum hakam yang tidak diwartakan ya. Tidak diwartakan pada 11 Jun 2001 berkaitan hukum seorang wanita bermusafir tanpa suami atau mahram. So kalau tak ikut mahram dia, suami dia tak ikut ya, maka di sini ada beberapa syarat ya. Setelah diteliti dari setiap sudut dan aspek, maka Jawatankuasa Fatwa Negeri Johor yang bersidang pada tahun 1422 Hijrah bersamaan dengan tahun 2001 dah lahir ke belum? Kita dah lahir dah lahir. Telah mengambil keputusan seperti berikut. Diharuskan, underline benda tu, harus hukumnya musafir bagi wanita untuk tujuan ziarah tanpa suami atau mahram. Jadi ziarah ni termasuk umrah dengan syarat-syarat yang ketat dan disiplin-disiplin yang tertentu. Okey, dekat sini ada 13 syarat. Nombor 1, perjalanannya aman, keselamatannya terjamin. Yang kedua, suami atau mahram suami atau mahram tiada atau kedua-duanya uzur atau tidak dapat bersama disebabkan oleh sebab yang diharuskan syarak. Suami bekerja tak dapat cuti. Itu harus pada syarak. Suami dah meninggal dunia. Okey. Sekarang ni memang ada ramai rombongan Cik Kiah kan. Dia dah pun kata pencen. Lepas tu suami dah meninggal dunia. Jadi alhamdulillah dia boleh jalan kelompok dia, kawan-kawan dengan dia kan. Ada 7-8 orang pergi. Panggil bukanlah healing sampai hilang tak. Dia pergi berziarah kan. Jadi subhanallah. Best, senang kan. Kalau lelaki kita susah pula nak cari kan dia orang. Lelaki dia semuanya macam duda-duda gitu kan. Tak nampak. Tapi kalau ibu-ibu ni ramai. Jadi mungkin lelaki dia ramai memancing ke, ramai naik motor ke kan. Dia lain pula. Kalau ada suami, yang ketiga tu mendapat keizinan suami atau mahram. Yang keempat, bersama dalam kenderaan yang menghimpunkan ramai penumpang seperti kapal terbang. Jadi maksudnya dia berada dengan kelompok yang besar. Walaupun dia kawan-kawan dia 5 ketul saja contohnya. Tapi bila dia berjalan itu perjalanan yang selamat sebab orang semua naik kapal terbang contoh ya. Yang kelima, bersama dengan kumpulan perempuan yang boleh dipercayai dan solehah. Yang keenam, perjalanannya tidak menimbulkan fitnah dan keraguan. Okey, pergi dengan siapa? Adalah. Jadi syak sangka kita ya. Yang ketujuh, wanita tersebut dari golongan yang sudah berumur, confirm. Bawa je lah minyak panas banyak-banyak ya. Yang ke-8, tujuannya untuk ziarah mengeratkan silaturahim. Maksudnya ziarah itu adalah ziarah mahmudah. Perjalanan musafir dia adalah musafir yang terpuji ya. Okey, atau ziarah orang sakit atau memenuhi jemputan. Yang ke-9, perjalanannya mempunyai matlamat tertentu yang diharuskan oleh syarak. Ya, bukan semata-mata melancong, berkelah atau dalam bentuk suka-suka sahaja. So yang ini tuan-puan, letaklah niat healing kan. Jadi healing tu terangkatlah nak melancong suka-suka kan. Jadi healing tu bagi kita ketenangan kan. Sebab maklum baru dah 4 bulan 10 hari contohnya. Jadi kita pun nak keluar. Jadi ambil niatkan macam Nabi dalam keadaan sukar pun Allah Subhanahu Wa Taala bawa dia mengembara dalam Isra dan Mi'raj. Jadi kata, ya Allah, terimalah pelanconganku ini ataupun perjalananku ini sebagai ibadah. Jadi kita tambah niat itu. Yang ke-10, mempunyai perbelanjaan yang cukup. Okey, pergi dan balik. Baik. Kemudian kesihatan dia baik, tidak mengidap penyakit kronik yang boleh membebankan diri dia dan orang lain. Kemudian memakai perhiasan yang sederhana. Janganlah pakai rantai sampai jalan bongkok gitu kan. Bahaya tuan-puan ya. Okey. Yang ke-13, wanita yang hendak pergi itu mestilah dari golongan orang yang mempunyai maruah dia ya, maruah yang baik. Yang ke-14, bukan dalam iddah kematian suami. Ustazah, saya dah tempas daripada tahun lepas Ustazah. So kalau tahun lepas dia kena burn lah. Burn. Kalau
kita dalam iddah kematian. Kalau iddah cerai, tak apa, boleh. Yang iddah cerai ni, dia 3 bulan 10 hari tu dia kena diberi nafkah. Kalau keluar pun masih lagi kena minta izin suami, sebab suami tu macam suami, macam tak, macam suami, macam tak. Waktu dalam iddah tu lah. Tapi dia still lagi confirm kena bayar nafkah kita. In fact, perjalanan kita ini, kalau itu boleh kita tuntut, sebab tapi dia bukan nafkah dia, bukan under nafkah. Tapi kalau kita boleh tuntut, dia pun boleh sponsor. Ya, okey. Yang ke-15, undang-undang membenarkannya. Jadi tidaklah ada sesuatu yang membahayakan ya pada perjalanan dia. Okey. Masuk 198. Perbezaan haji bagi lelaki dan juga wanita. Baik, ada beberapa perbezaan. Ringkasan dia actually kalau kita lihat dalam ihram itu yang ketat lebih kepada kaum lelaki berbanding perempuan. Sebab pakaian dia tak boleh berjahit lelaki. Lepas tu pakaian dia 2 helai tu. Satu izar kan dengan ridak. Jadi 2 tu, yang bahagian bawah dengan atas. Dan kemudiannya tak boleh pula tutup kepala, tak boleh pakai apa-apa dekat kepala dia. Kasut pun, itu yang dalam ihram, bila dah ada dalam ihram, dia kasut pun tak boleh pakai. Dia kena pakai slipper yang mendedahkan jari jemari dia. Jadi kita lihat 1 sampai 11 ini adalah perkara yang kepada perempuan ya, yang dikhususkan kepada wanita lah. Yang pertama, wanita dia boleh pakai pakaian yang berjahit ketika berihram, dengan syarat pakaian tersebut tidak dicelup dengan pewarna. Sudah. Kita punya bukan celup ya. Kita ini dia macam dye. Celup ini bila saya tengok balik dalam kitab-kitab, dia rupa-rupanya pada 2 warna. Satu dipanggil usfur, satu lagi dipanggil za'faran. Jadi usfur biasanya menatijahkan warna yang merah, manakala za'faran adalah warna kuning. So biasa kalau dicelup, dia punya warna sementara. So boleh basuh lagi, lepas tu hilang. Dan warna usfur dengan za'faran, warna merah dengan warna kuning, warna oranye ini antara warna-warna yang terlarang khusus kepada kaum lelaki. Okey, jadi dengan mudah cerita, bila kita nak melakukan ibadah, kita kaum wanita, tapi dah sekarang tak ada dah kain celup ni tak ada. Zaman sekarang dah tak ada lagi ya. Okey. Jadi saya tengok ini cuma dikisahkan pada zaman dululah. So celup ni banyak kepada lelaki yang tidak boleh ya. Yang kedua, kalau lelaki tak boleh tutup kepala, wanita wajib menutup bahagian kepala dia. Tak kisah nak pakai baldi pun tak apa. Tapi tutup aurat lah maksud dia ya. Yang ketiga, wanita waktu talbiyah dia kena perlahan suara dia. So ni kadang-kadang kita pula nak memimpin talbiyahnya kan. Labbaik Allahumma labbaik kan. Sebab lelaki tak ada suara senyap gitu punya. Akulah yang buat. Tak, perempuan yang elok kita perlahan, lelakiku kuat. Cuma bila dalam bas sesama kita apa semua boleh, tapi nak bagi lelaki ni berkepimpinan sebenarnya kan, serlahkan dia punya kewibawaan. Jadi sebab tu dia kena jadi imam kan? Jadi suara dia pun kena lantunkan dengan kuat ya. Okey, itu cara dia. Kemudian yang keempat, sewaktu tawaf, 3 pusingan yang pertama kan sunat berlari-lari anak. Itu pada lelaki, bukan pada perempuan. Yang kelima, waktu sa'i dekat garisan hijau. Tengok macam-macam ni pula yang seronok dia berlari-lari kan. Tak, ya, tidak. Itu bukan bagi perempuan, itu adalah untuk lelaki. Lepas tu bertahalul. Kalau lelaki kena botak. Setiap daripada rambutnya itu menjadi saksi atas ibadahnya dan memberi cahaya kepada dia. Kan? Tapi ramai sekarang suka potong jambul je. Dia tak nak cukur. Sayanglah pula. Padahal rambut boleh tumbuh lagi kan. Lama ustazah dia kata. Jadi tidak perlu bertahalul sehingga botak bagi perempuan. Kalau teringinlah sangat, macam mana nak buat? Teringin nak botak.
Jadi dia kena tanya suami dia, bang, botak boleh tak? Ahlan wa sahlan, nanti sama kita berdua, dia kata kan. Kan sedondon. Jadi bukan pakaian aja, rambut pun sedondon ya. So tapi tidak digalakkan bagi wanita. Yang ketujuh, tidak perlu mengucup Hajarul Aswad dalam keadaan bercampur lelaki dan perempuan. Tapi sekarang ni kalau dia pandai, perempuan sebelah kanan, lelaki biasa sebelah kiri ya. Okey. Hanya memadai mengisyaratkannya dengan melambaikan tangan kepadanya sahaja. Tapi waktu melambaikan tangan jangan sampai terdedah aurat kita kalau kita dalam keadaan ihram. But actually bukan dalam keadaan ihram pun kena tutup juga, kan? Okay, ketika dalam keadaan haid, wanita tidak perlu membayar dam kerana meninggalkan tawaf wida. Lelaki kalau sakit, ya. Okey. Ketika dalam keadaan haid, wanita tidak perlu membayar dam kerana terlewat membuat tawaf ifadah pada hari-hari menyembelih. Ini untuk haji. Tidak perlu berasak-asak ketika tawaf, bahkan memadai tawaf di pinggiran sahaja. Ke-11, tidak perlu wukuf berhampiran dengan Jabal Rahmah. Okey. Banyak kelonggaran untuk wanita, kan? Sayangnya Islam dengan wanita ini. Kalau tak terasa juga, tak perasan juga, tak tahulah. Okey. Baik, kita tengok pula haji dan umrah wanita haid. Masalah haid sering merunsingkan wanita. Sebab kita waktu haji ni, masalah kita haid lah ya. Tapi saya tak sarankan, sebab waktu haji kita ada tempoh yang panjang. Saya secara jujur tidak menyarankan perempuan untuk mengambil pil pencegah haid. Bila sampai di sana perempuan, sewaktu saya bertugas pernah untuk haji, yang banyak masalah adalah mereka yang mengambil pil perancang pula, pil penahan. Itu yang banyak. Jadi kalau ada begini, Ustazah macam mana ni Ustazah, darah saya tak habis-habis keluar, nitik. Saya pertama yang saya katanya, puan ambil pil penahan ya? Ya Ustazah. Majority. Saya dua kali haji. Haji pertama saya pun macam tu juga. So ini isteri prof, isteri doktor kan, isteri doktor akademik, bukan medical doctor. Jadi dia kata, macam mana ni, saya dah nak tawaf ifadah, dah keluar dah kan, dia punya darah. Lepas tu saya dah ambil pil, dia yang terus terang bagi tahu kan, saya dah ambil pil dah ni, dia kata, tapi keluar juga. Kenapa? Saya masa tu macam kawan-kawan masih muda lagi lah, 30 tahun kan. So saya kata, ambil pil. Saya tak ambil pil. Dia tahu dia ambil pil. Saya tahu boleh ambil, tapi saya tak ambil. Jadi nampak yang tak ambil ini semua rasa macam tak ada masalah. Sebab haji tempoh dia panjang. And in fact kalau kita bersama dengan tabung haji ni, dia akan banyak memudahkan urusan kita. Seandainya dalam tempoh itu, tempoh kita nak selesaikan tawaf ifadah kita nak balik dah. Kita sebenarnya yang problem dia sebab nak balik je. Takut tarikh balik itu terkena dengan waktu kita nak tawaf itu. Atau kita tak sempat nak tawaf ifadah, dah nak balik. Yang itu saja problem dia. Yang lain tak ada masalah. Kan? Jadi yang kita tengok kita punya tarikh itu, kalaulah terkena dengan tarikh kita pulang ke Malaysia, kita bagi tahu dia orang boleh usahakan untuk swab. Bukanlah delay kapal terbang kerana kita ya, tapi boleh swab. Atau ada je cara mereka ni untuk membantu kita. Tabung haji antara pengurusan yang terbaik ya, di tanah suci sana. Ada lagi yang terbaik Jepun lah setakat ni, walaupun kita tengoklah Jepun sikit je. Tapi Malaysia so far, walaupun kita rasa kita merungut dalam rungutan kita tu, masih jauh lebih baik. Okey. Baik, seterusnya pertama adalah dengan cara semula jadi. Yang kedua, sekiranya tidak mampu memahami dengan baik masalah haji dan umrah wanita haid, maka eloklah mengambil pil pencegah haid. Tapi saya tak sarankan tuan-puan, sebab dia lagi jadi blur nanti. Dah lah tak faham. Orang yang nak ambil ni kan betul-betul faham. Dan kalau dah tak faham ambil pil pencegah, ingat boleh bercegah. Tak. Kita merancang, Allah juga merancang. So yang paling mudah adalah pergi secara semula jadi. Secara semula jadi kita rekod kita pun jelas. Kalau kita nak explain pada ustazah-ustazah ataupun musyrifah kita di sana, pembimbing kita, jadi dia nampak je kita pun jelas. Nanti kalau tak asyik cakap apa, tapi dia asyik ada tapi. Sepatutnya
Macam tu dia punya jawapan dia. Sepatutnya dah jadi was-was. Okey. Bagi wanita yang sedang haid, mereka boleh melakukan semua perkara haji mahupun umrah, kecuali tawaf saja tidak dibenarkan. Jadi bila tawaf ifadah tidak dibenarkan, maka sa'i dia juga tidak, dia tak buatlah, sebab untuk umrah, untuk haji kita, tawaf kita akan disusuli dengan sa'i. Tapi kena buat tawaf dulu, baru sa'i. Jadi tawaf itu dia boleh buat sunat tanpa sa'i pula. Jadi dia namakan tawaf sunat. Tapi kalau nak lengkapkan kita punya ibadah umrah, nama dia, kena ada sa'i selepas tawaf. Nak lengkapkan ibadah haji kita, dia mesti ada sa'i selepas tawaf. Tapi kalau nak stand alone, boleh tawaf sunat, boleh. Tapi tawaf itu tidak dipanggil umrah, tawaf itu tidak dipanggil haji. Dia adalah tawaf sahaja, tak perlu sa'i. Ya, okey. Baik. Jadi ini satu kisah di mana Sayyidatina Aisyah dia cerita, kami keluar mengerjakan haji bersama dengan Rasulullah. Tak ada apa-apa pun yang difikirkan, sebab maklumlah waktu itu di Mekah dia tidak semua Muslim lagi. Jadi tidak ada yang dalam fikiran kami melainkan haji semata-mata. Tapi berlaku sesuatu kepada Ummul Mukminin, dia haid semasa tiba di satu tempat yang bernama Sarif. Jadi kemudian dia tak keluar-keluar. Rupanya Ummul Mukminin menangis. Kemudian Nabi SAW pun masuk ke kemah itu, dia berjumpa dengan Sayyidatina Aisyah. Dia kata, kamu menangis ni sebab apa? Dia jawab, dia kata, saya tak boleh, sebab haid ni saya tak boleh nak lengkapkan haji dengan umrah saya. Maka baginda pun menjawab, sesungguhnya ia adalah sesuatu yang telah ditentukan oleh Allah untuk anak-anak perempuan Adam. Oleh itu, kerjakan setiap apa yang dikerjakan oleh orang lain. Yang sewaktu haji, maksudnya waktu wukuf, waktu melontar. Sebelum tu mabit dekat Muzdalifah, semua buat, hanya tawaf dengan sa'i je. Yang itu tinggal dulu. Tapi dia sebut tawaf sebab tawaf ini wajib dalam keadaan suci. Sekarang ni lagi best tuan-puan, sebab ada, bukan saja tiket boleh, flight boleh delay, kita ada ikut fatratun naqa. Fatrah naqa ini kita guna pakai mazhab lain selain daripada mazhab Syafi'i. Seandainya darah tidak keluar daripada kita tawaf tu sampai habis tawaf, tak keluar darah, so basically dia ambil dalam tempoh dulu 24 jam, sekarang dia tukar kepada 4 jam. So dalam tempoh 4 jam tu tak keluar darah kita, biasa kan? Darah kita tak keluar, dia sikit, kadang-kadang petang tu baru keluar lagi. Tak keluar 4 jam tu, cepat mandi, lepas tu tawaf. Lepas tawaf kita sa'i. Masuk pusingan sa'i kedua, terasa panas saja, maksudnya keluar darah itu, sah sudah kita punya tawaf. Sebab sa'i tidak disyaratkan dalam keadaan suci. Jadi sebab tu saya kata, tak payahlah ambil buat, nanti banyak masalah. Ya. Okey. Panduan haji dan umrah bagi wanita haid. Jadi haji ni ada beberapa tuan-puan, insya-Allah sambung next class ya. Okey. Haji ifrad ada, haji tamattu ataupun qiran. Semuanya ditentukan melalui umrah. Jenis umrah tu baru kita tahu ini haji apa. Subhanallah, dah habis dah fiqh kelas kita, fiqh wanita. Nanti akan masuk kelas lain. Jadi puan-puan yang dikasihi, insya-Allah jumpa lagi. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Ada soalan ya puan? Pasal muka surat 197. Ya, betul. Boleh. Tapi dia kena minta izin, suami dia kena benarkan. Sebab status suami dia tu masih kekal lagi.
Betul. Jadi kalau contohnya dia dah setahun tu yang saya kata, dia dah beli dah. Tapi actually kalau dia nak beli, sebab tu dia dalam iddah tu pun boleh. Dia yang kita kena bezakan iddah kematian dengan iddah cerai. Iddah cerai kita dia cuma perlukan izin suami je. Perlukan izin suami untuk keluar, untuk pergi mana-mana. Masih perlu lagi. Berhias apa semua boleh. Sebab dia tidak ada tanggungan ihdad. Ihdad itu terhad. Yang kata kena mana ni boleh bercantik-cantik, apa masalah dia? Yang itu yang meninggal. Yang meninggal saja dia kena ada berkabung. Jadi kalau yang bercerai tak ada. Dia tidak terikat pun dengan apa-apa, malah digalakkan untuk dia berhias. Ya, tujuan dia berhias itu adalah supaya tidak jadi bercerai. Gitu. Boleh tapi dia dah jadi haram lah. Kalau dia bersama jadi rujuk dalam tempoh itu. Dan wanita itu tak perlu keluar daripada rumah suami dia. Dia tinggal, cuma kena jagalah aurat. Dia sebut saja, aku ceraikan kau, talak, satu contohnya gitu kan, perempuan. So terus ambil telkong ke, tuala ke, apa tutup. Simbol. Kat situ kita ada dah gap dia. Dia dah tak boleh tengok aurat kita, walaupun dia tahu tak lalat kita kat mana. Kan? Okey. Betul, masih lagi kena bayar nafkah untuk 3 bulan. 3 bulan itu. 3 kali suci. Yes, 3 kali bersuci. Boleh. Kena jaga aurat. Dan tempoh 3 bulan tu je. Selepas itu kena pisah. Dalam tempoh 3 bulan tu. Dan kalau nak rujuk tanpa nikah kembali. Jadi nama rujuk itu adalah dalam tempoh 3 bulan tersebut. 3 kali suci itu. 3 kali suci dia berbeza kan. Kadang-kadang perempuan 1 bulan 2 kali dia hit. Perempuan saya jumpa 1 orang dalam sejuta. Dia ada 2 kemaluan ataupun 2 faraj. Dua-dua aktif pula tu. Dan 1 bulan dia 2 kali period. Sebab tu 2 aktif. Betul, rahim dia 2. Cuma 1 kecil, 1 besar. Dan dia ada anak, tak salah saya 4 ke 3. Daripada 4 anak dia tu, 1 dikandung dalam rahim yang kecil. Dan anak itu keluar pun kecil, dia kata. Dalam 2.4 ke 2.7. Memang kena masuk incubator lah. Jadi di situ ada. So kalau begitu, dia punya hukum dia ni, yang ni untuk dia khusus. Yang 1 dalam sejuta tu, mungkin kita kena tengok balik pandangan daripada mazhab-mazhab lain, mana yang sesuai untuk dia. Maksudnya dalam keadaan dia itu, yang dia ada 2 apa orang kata tu, 2 rahim. Okey. Ya, sila. Wanita tidak dibenarkan berasa asap untuk letak yang masuk dalam berasa. Ya. Tapi sekarang ini dia ada waktu-waktu untuk dihijr Ismail tu bagi perempuan. Jadi bagi masa sekarang ini boleh lagi lah. Sebab benda-benda tu actually sunat. Kalau tawaf berasak juga. Tapi sebab wajib kan, kita ngadap lah. Sa'i pun ada masanya memang bersesak-sesak tu. Lagi bila kita nak buat U-turn tu kan, bila kita dah naik tu dah berlanggar-langgar apa semua gitu, berasak-asak juga. Tapi sebab benda itu adalah wajib yang perlu kita sempurnakan. Cuma yang sunat ini kita ada pilihan untuk tidak, kerana nak mengelakkan yang berasak-asak tersebut. Tetapi kalau nak buat pun tak mengapa. Kena pandai bawa diri sebagaimana bawa diri dalam tawaf dan juga sa'i. Melontar pun macam tu. Tapi melontar sekarang Masya Allah sunnah.
Melontar sekarang senang dengan lapangnya lagi kan. Siap boleh posing. Okey. Okey, ada soalan lagi? Dalam kiraan 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah, insya-Allah. Suratul As dan tasbih kafarah ya bagi kelas saya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.